ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Boleh share screen ke? Saya tak jumpa ni apa dia ni. Baca tu no pusat dulu ni. Boleh share screen ke? Sekejap Ustaz. Tak apa. Ya Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Itu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir. والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله ورسوله وسلم والدلالة على الهدي والدعوة وثوابه سبحانه itu mana wa bihi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat sambung lagi pembacaan kita, mudzakarah kita di dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah bagi sahih al-Imam al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, yang mana kita sampai ataupun kita berhenti pada pertemuan yang lalu pada hadis yang ke-42. Jadi ada nak baca ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Abi Muhammad Abdullah bin Sa'd bin Abi Jamrah al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumikum wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin, ila an qala an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala idza wudi'al 'asha'u wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha'. Baik, qala radhiyallahu anhu an Aisyah. Hadis yang ke-42 ini diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah ummul mukminin bahawa setelah pada idza wudi'al apa hantarlah dihidangkan makanan makan malam. Al-Asya' dengan baris atas maknanya makan malam. Kalau Al-Isya' tu maknanya solat Isya' lah, waktu Isya'. Apabila telah dihidangkan Asya' wa uqimatis salah dan didirikan ataupun diiqamatkan bagi sembahyang, fabda'u bil Asya', maka mulakanlah dengan Asya' dulu. Mana mulakanlah dengan makan malam terlebih dahulu. Baik, hadis ini kata alim ulama, setengah alim ulama, setengah lah, kebanyakan alim ulama fiqh mengambil dalil bahawasanya tidak ada solat yang sempurna bihadrati ta'am. Tidak ada solat yang sempurna dapat dilaksanakan bagi seseorang ketika mana makanannya telah dihidangkan ataupun telah hadir. Maknanya maksudnya apa dia? Maksudnya bagi orang yang mana hatinya tersibukkan dengan makanan ataupun tengah lapar, maka dia mendahulukan makan dulu, barulah dia masuk ataupun dia berhadap kepada sembahyang dengan hati yang tenang.
Jadi tujuan dia sebenarnya ialah supaya tidak bahaya kita apa benda yang boleh mengganggu fikiran kita. Sebab benda yang ada dalam fikiran kita sebelum sembahyang akan dibawa masuk ke dalam sembahyang. Maka terutamanya benda yang paling dekat daripada yang kita buat sebelum daripada sembahyang. Karena itulah kita hadis ini mengajar kita supaya ifrag ataupun tafrighul qalbi minasyawagil sebelum daripada kita masuk daripada sembahyang. Jadi kita nak masuk dalam sembahyang itu dalam keadaan hati kita sepenuhnya kosong dan sunyi hanya untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kerana itu kita selesaikan segala urusan kita sebelum daripada sembahyang. Kita selesaikan urusan kita sebelum sembahyang. Antaranya ialah hajat seperti makan. Jadi dalam setengah riwayat ada hadis ni diambil oleh para alim ulama tidak semestinya waktu isyak sahaja. Maknanya semua apabila seorang itu dalam keadaan lapar dan dia terganggu dalam kelaparan dia tu, maka apabila masuk waktu sembahyang dia selesaikan makan dulu. Setengah ulama mengambil hadis ini dengan makna khusus. Maksud dengan khusus, maknanya bagi hari orang berpuasa saja. Maksud hari berpuasa apa dia? Orang berpuasa, dia berpuasa daripada awal siang sampailah waktu berbuka, maka ketika berbuka tu dia makan makanan yang ringan. Ya, makanan yang ringan ketika berbuka, kemudian dia sembahyang maghrib. Lepas tu dia tunggu makan malam dihidangkan selepas maghrib. Maka apabila makan malam tu lewat dihidangkan, sehingga kan pada masuk waktu isyak, maka oleh kerana hati dia itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sedang menunggu makan malam, maka kalau azan isyak sekalipun ataupun walaupun sudah iqamah sudah diiqamahkan untuk sudah sembahyang sudah nak didirikan pun dia disunatkan dah afdal bagi dia itu menyelesaikan makan malamnya terlebih dahulu. Jadi setengah ulama mengkhususkan perkara ini, bukan setengah ulama lah mengkhususkan hadis ini pada hari berpuasa, tapi kebanyakan ulama lain tidak mengkhususkan demikian. Wallahu a'lam. Fadhal. Sanallahu ilaikum wa bihi ilaihi qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ma sallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa in kana la yasma'u buka as-sabiyya fayukhaffifu makhafata an tuftana ummuh. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas bin Malik khadam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, radhiyallahu anhu, ia berkata ma sallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah sembahyang. Mana aku tidak pernah sembahyang oleh daku di belakang mana-mana imam sekalipun yang terlebih ringan solatnya dan terlebih sempurna solatnya daripada baginda Nabi SAW. Kita cuba fahami hadis ini dalam konteks Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang lanjut usianya sampai 100 tahun ataupun hampir 100 tahun. Maknanya dia tidak pernah sembahyang sejak daripada usianya kecil sampailah usianya hampir 100 tahun. Tidak ada orang yang lebih sempurna, lebih ringkas sembahyangnya daripada baginda Nabi SAW. Pertamanya ringkas, yang keduanya sempurna. Sempurna ni disebutkan ataupun dijelaskan dalam riwayat lain salatuhu ka'annaha mauzunah. Solat baginda Nabi SAW ni sempurna sekira-kira seperti cukup timbangannya. Rokoknya sekadar ini, sujudnya sekadar ini, ka'annaha mauzunah. Mana seolah-olah sembahyang baginda SAW itu, setiap bahagian daripada sembahyang itu cukup timbangan. Maknanya rokok, ini sekadar ini. Maknanya sujud sekadar ini. Minan Nabi, tak ada yang lebih sempurna dan juga tidak ada yang lebih ringkas daripada baginda Nabi SAW. Wa in kana la yasma'u buka'a as-sabiyyi fayukhaffifu. Dan adalah baginda Nabi SAW mendengar di dalam sembahyang akan tangisan kanak-kanak yang kecil. Fayukhaffifu. Maka baginda Nabi SAW meringkaskan lagi
solatnya ataupun meringankan lagi solat baginda sallallahu alaihi wasallam makhafata an tuftana ummuhu, kerana takut akan terfitnah akan hati ibu kepada kanak-kanak tersebut. Jadi ini satu bahagian yang kedua daripada hadis ini menceritakan tentang rahmat belas kasihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam baginda sebagai hamba mengubudiah baginda kepada Allah Subhanahu wa taala, baginda sentiasa ingat kepada makmum di belakang. Seperti mana disebut oleh guru kita Al-Fadil Al-Syekh Haji Wazir hafizahullah taala dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ketika mana Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat yang disebut dalam kitab I'anatul Talibin itu, bahawasanya ketika mana dalam munajat antara baginda sallallahu alaihi wasallam dan Rabbul Jalil, Rabbul Izzah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi telah menerima rahmat yang besar, iaitu dengan mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pada saat ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu baginda tidak lupa kepada sekalian umat. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mengumumkan doa itu dan juga rahmat itu kepada seluruh hamba-hamba Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, supaya semua makhluk Allah Ta'ala, hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh di bumi ataupun di langit, daripada kalangan yang hidup ataupun di alam arwah, semuanya mendapat bahagian daripada salam daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kesejahteraan daripada Allah Ta'ala. Itu ketika baginda Nabi berada di dalam maqamul khusus, maknanya baginda dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka begitu juga dalam di ketika Nabi sembahyang, Nabi masih lagi mendengar orang kanak-kanak sedang menangis. Masih lagi. Jadi benda itu tidak mengganggu khusyuknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditanya, Nabi dalam sembahyang pun masih teringat, masih dengar itu dan ini lagi. Tak. Itu sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar apa dia ni, tangisan kanak-kanak di belakang. Satu. Yang kedua, Nabi bimbang bukan kepada baginda, akan tetapi Nabi bimbang kepada hati ibu yang sedang solat bersama dengan Nabi SAW. Apabila seorang kanak-kanak itu menangis, maka orang yang paling risau ialah ibu kepada anak-anak itu. Maka ketika itu kualiti ataupun perhatian ibu itu terhadap sembahyang sudah berkurang. Sebab apa? Sudah gelisah terhadap bimbang kepada anak yang sedang menangis. Maka ini kaitannya dengan hadis sebelum ni, sebagaimana kita dituntut membersihkan ataupun mensunyikan hati kita sebelum kita masuk sembahyang. Kalau kita datang perkara-perkara yang mengganggu sembahyang kita, contohnya kita rasa mengantuk ataupun kita rasa terganggu dalam sembahyang, kalau sembahyang sunat secara khususnya, kita boleh duduk dan kita boleh selesaikan sembahyang kita dengan segera. Maka dalam perkara ni, Nabi kita SAW dalam riwayat lain, Nabi meringkaskan bacaan sembahyangnya kepada 2 ayat supaya selesai sembahyang, supaya ibu itu cepat dapat melihat keadaan anaknya. Jadi ini faedah daripada hadis yang mulia ini. Juga hadis ini berdalil bahawasanya kanak-kanak kecil, kanak-kanak yang belum memayyiz itu dibawa masuk ke dalam masjid pada zaman Nabi SAW. Dan boleh jadi juga duduk tempat letaknya itu wallahu alam hampir dengan ibunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala, itu yang zahir pada pengamatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Fadal. Assalamualaikum ilaikum. Wa bihi ilaihi qala an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ittakhadha hujratan. Qala hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan وصلى فيها لياليا وصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طيب، قال عن زيد بن ثابت
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan. Ini satu peristiwa yang diriwayatkan daripada Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, penulis wahyu baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun ketua penulis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kutab ataupun penulis-penulis bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun katabatul wahyi, bukan kutab. Katabatul wahyi, orang-orang yang menulis Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disenaraikan oleh Al-Imam Al-Qalqashandi dalam kitab Subhul A'sha fi Fannil Insya, disenaraikan oleh beliau sebanyak 28 orang semuanya. Tapi yang paling hampir, yang paling dekat dengan rumah baginda ialah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, daripada orang Ansar, daripada Bani Najjar, daripada orang Khazraj. Dan memang kita tahu bahawasanya baginda Nabi SAW mendirikan masjid baginda dan rumah baginda itu di perkampungan Bani Najjar. Bani Najjar maknanya Bani Najjar daripada Khazraj, daripada kalangan orang Ansar. Maka Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu memang sejak daripada awal keberadaan baginda sallallahu alaihi wasallam memang dia hampir dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibu Sayyidina Zaid ini ialah orang yang memasak untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seawal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi maka kata beliau dalam satu riwayat, akulah orang yang pertama dipanggil oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wahyu apabila turunnya wahyu. Dan dia juga pernah bersahur bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu menyatakan dekatnya rumah beliau dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil suatu hujrah. Asalnya hujrah ni kalau kita terjemah makna kamar. Di sini maksudnya suatu ruangan dalam masjid. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu ruangan pengasingan dalam masjid baginda yang mulia. Qala hasibtu annahu qala, kata perawi, saya mengira bahawasanya Sayyidina Zaid ibn Thabit mengatakan hujrah atau ruangan itu daripada hasir, daripada tikar. Mana Nabi membuat batasan ataupun membuat dinding daripada tikar untuk sebagai ruangan khusus baginda Nabi SAW di dalam solat ketika untuk baginda beriktikaf dan juga untuk baginda beribadah pada waktu malam di bulan Ramadan dalam masjid baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala min hasirin fi Ramadan. Tujuannya hasir itu untuk tikar lah, untuk sebagai pendinding. Jadi supaya tidak mahu diganggu. Fa shalla fiha layaliya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah sembahyang di dalam hujrah tersebut ataupun di dalam ruangan tersebut selama beberapa malam. Disebutnya beberapa malam ganjil. Dalam syarah Syunwani itu disebut malam-malam ganjil. Malam 21, 23 dan 25. Kalau tak silapnya sebuah rujuk baliklah dalam hasyiah Imam Syunwani radhiyallahu anhu, Nabi sembahyang beberapa malam. Maka pada malam yang pertama manusia baru tahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di dalam itu, maka adalah para fasalla solat bi salatihi nasu min ashabihi. Maka adalah yang bersembahyang dengan mengikut solat baginda itu beberapa orang manusia daripada sahabat-sahabat baginda. Maksud ada para sahabat Nabi yang berada dalam Masjid Nabawi pada ketika itu, pada waktu malam ketika Nabi keluar qiyamul lail, ada para sahabat yang mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Nabi sembahyang dalam ruangan baginda, tapi para sahabat yang begitu sekali ingin mengikut solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan baginda melakukan ibadah, mereka bersama dengan baginda mengikut di luar ruangan. Nabi sembahyang dalam ruangan baginda, mereka sembahyang di bahagian mereka di luar sembahyang. Maka itulah permulaan solat qiyam Ramadan. Maka diikuti oleh para sahabat. Maka pada malam yang pertama tidak ramai yang mengikut, sebab tak ramai yang tahu bahawa Nabi melaksanakan qiyam di dalam masjid baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang kedua ataupun malam yang seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, maka lebih ramai lagi jemaah para sahabat radhiyallahu alaihim yang menunggu dan lebih ramai daripada malam sebelumnya. Makin ramailah manusia nak sembahyang bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam yang ketiga itu hampir penuh. Hampir penuhlah masjid itu, manusia datang untuk bersembahyang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
mana pada bulan Ramadan, pada waktu malam manusia sunyi daripada kerja dan manusia boleh menumpukan sepenuhnya perhatian pada beribadah pada bulan Ramadan. Jadi kalau kesungguhan para sahabat itu bagaimana sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, falamma alima bihim ja'ala yaq'udu. Tatkala mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang dengan keadaan mereka itu, mana Nabi dia baginda sallallahu alaihi wasallam menyadari tentang keramaian dan juga kesungguhan para sahabat nak sembahyang berjemaah bersama dengan baginda, Nabi SAW ja'ala yaq'udu. Mana jadilah Nabi jalan dengan mana syara'a. Mana Nabi mulalah akhadha yaq'udu. Mana Nabi SAW duduk. Maknanya nganggur kalau kita kata kalau bahasa Indonesia ni. Maknanya Nabi tidak keluar sembahyang. Taqa'ad. Maknanya Nabi SAW sengaja tidak keluar sembahyang ke dalam masjid. Maknanya Nabi tidak masuk. Nabi sembahyang di dalam rumah baginda, Nabi tidak keluar. Fa kharaja ilaihim. Maka selepas hampir subuh ataupun ketika waktu subuh, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka, kepada para sahabat. Faqala qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum. Aku telah mengetahui, aku telah tahu yang mana apa yang aku telah lihat daripada perbuatan kamu, mana perhimpunan kamu di dalam masjid untuk sembahyang qiyamul lail bersama dengan aku pada bulan Ramadan. Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Maka sembahyanglah kamu, wahai sekalian manusia, di rumah-rumah kamu masing-masing. Sembahyanglah kamu semua, wahai manusia, di rumah kamu masing-masing. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi. Sesungguhnya seafdal salat, mana salat sunat, seafdal salat sunat termasuk salat tahajud, solat qiyamul lail, solat seafdal salat sunat, salatul mar'i fi baitihi. Itulah salat seseorang itu di dalam rumahnya sendiri. Mana di dalam rumahnya sendiri, di dalam kediamannya sendiri, illal maktubata, melainkan sembahyang yang diwajibkan, ay al-mafruḍah, sembahyang yang difardukan, sembahyang 5 waktu. Jadi hadis ini menceritakan banyak dasar. Pertamanya tentang keberadaan sembahyang fardu itu afdal dizahirkan. Segala amalan wajib itu dizahirkan, diserlahkan kepada manusia. Bukan sahaja sembahyang, bahkan kita bayar zakat pun kita zahirkan, kita semua amalan-amalan fardu kita zahirkan kepada manusia. Yang benda itu melibatkan wajib, supaya tidak timbul tuhmah dan sebagainya. Adapun sembahyang sunat dan lain-lain ibadat-ibadat sunat, termasuklah zakat dan sebagainya, sama ada ibadat melibatkan tubuh badan ataupun ibadat yang melibatkan harta, kita sembunyikan. Kita sudah baca sebelum ni dalam hadis 7 golongan manusia itu disebutkan bahawasanya sadaqatan akhfa, orang lelaki yang menyembunyikan sedekah yang sunat. Baik, illal maktubata. Ini yang pertama. Yang kedua, sembahyang sunat itu paling afdalnya dilaksanakan di dalam rumah, di dalam tempat kediaman. Bahkan dalam rumah tu pula, kalau makin terperosok, makin tersembunyi itu lebih baik. Melainkan kalau kita ini diikuti ataupun ada orang yang nak mengikuti kita, contohnya anak-anak ataupun keluarga kita, supaya mereka melihat dan mereka memperhatikan keadaan kita, maka kita boleh sembahyang di hadapan mereka seperti mana kita baca sebelum pada ni lah. Baik, yang ketiga, sembahyang qiyamul lail pada zaman Nabi SAW. Baginda Nabi SAW sudah pernah melakukan sembahyang qiyam Ramadan secara berjemaah. Maka kita tidak boleh kata sembahyang qiyam Ramadan secara berjemaah itu perkara bid'ah. Apa? Sebab dilaksanakan oleh baginda SAW pada zaman Nabi SAW. Cumanya Nabi kita SAW tidak sembahyang sepenuhnya. Nabi kita SAW tidak sembahyang sepenuhnya pada setiap malam. Nabi kita SAW tidak sembahyang sepenuhnya pada setiap malam. Dan Nabi memerintahkan supaya manusia sembahyang ke rumah. Kerana apa? Kerana takut ni kebimbangan baginda terhadap umat. Kerana baginda SAW bimbang terhadap umat bila bersungguh sangat sembahyang tarawih ataupun sembahyang qiyam Ramadan ini, maka baginda bimbang akan difardukan qiyam Ramadan terhadap umatnya. Maka kerana kebimbangan ini, Nabi atas dasar kebimbangan ini, takhfif, kerana memberi keringanan kepada umat, Nabi menyuruhkan mereka itu supaya sembahyang di rumah masing-masing. Maka
apabila Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pada zaman Sayyidina Umar telah menghimpunkan manusia sebab dia melihat manusia sembahyang di pojokan itu, di penjuru sini, secara berjemaah berbeza-beza imam, maka Sayyidina Umar telah menghimpunkan semua manusia sembahyang tarawih ataupun sembahyang qiyamul lail pada bulan Ramadan itu di dalam masjid dengan satu imam. Pada zaman Sayyidina Umar, dua imam. Ada imam jemaah kaum laki-laki dan ada imam yang khusus bagi jemaah perempuan. Jadi, kalau jemaah laki-lakinya Sayyidina Ubay ibn Ka'ab itu menjadi imam. Jadi, apabila dia menghimpunkan semua itu pada setiap malam, maka dia berlalu pula malam, dia round pula malam-malam di Masjid Nabawi, maka dia melihat orang sedang sembahyang secara beramai-ramai, maka dia telah melafazkan kata-kata beliau yang masyhur, ni'matul bid'atu hi, ni'matul bid'atu hi, sebaik-baik bid'ah inilah ia. Maknanya sebaik-baik perbuatan yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, inilah dia. Jadi apakah yang baru dalam perbuatan Sayyidina Umar? Sedangkan sembahyang qiyamul lail itu sudah dilaksanakan pada zaman Nabi SAW secara berjemaah. Maka apakah yang maksudnya? Maksudnya menghimpunkan manusia dengan seorang imam pada setiap malam. Itu yang pembaharuan yang dibuat oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Menghimpunkan manusia setiap malam dengan seorang imam. Itu mana jam'un nas ala imamin wahidin fi kulli lailatin min Ramadan. Itu yang suatu perkara baru. Jadi perkara itu tidak jadi bid'ah lah. Walaupun Sayyidina tidak bid'ah pada lugah saja, pada bahasanya dipanggil lugah, tapi sebenarnya itu termasuk daripada sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang sudah dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengikutnya. Jadi jangan dibuat alasan lah. Jangan dibuat alasan bahawasanya jangan dibuat alasan kata yang Nabi buat di rumah tu itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibuat oleh Sayyidina Umar tu sunnahnya Umar. Itu orang yang jahil, orang yang tidak memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun terlalu dangkal kepahamannya di dalam memahami hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda sendiri mengajar kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kata guru kita, dia kata kita mesti hidup pada zaman kita dengan manhajun Nabi SAW. Contoh pertamanya dibuat oleh Sayyidina Umar. Mana hidup pada zaman beliau, pada zaman Umar, dengan manhajun Nabi, dengan jalan baginda Nabi SAW. Kenapa? Kerana kebimbangan Nabi itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi kebimbangan untuk difardukan sembahyang qiyamul lail. Maka pada saat itu, Sayyidina Umar telah menghimpunkan manusia, maka tidak akan bimbang, akan timbul bahawasanya qiyamul lail atau qiyam Ramadan itu satu perkara yang wajib ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi boleh. Hadis. Kita baca Mukhtasar Ibn Abi Jamrah saja hari ini insya-Allah. وبه إليه قال عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه انتهى أي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. Kata Abi Bakrah Sayyidina Nufai' ibn al-Haris al-Thaqafi daripada kabilah Thaqif, daripada orang Taif. Dia masuk Islam di mana Nabi SAW mengepung Taif. Dia turun daripada kepungan Taif ataupun dia turun daripada kubu Taif menggunakan bakrah. Bakrah maknanya tali takal ataupun takal yang menurunkan manusia daripada beldi, daripada perigi itu. Takal ataupun orang Kelantan panggil buah pel. Mana turun dengan takal itu, turun daripada kubu apa dia ni, kubu Taif yang sangat-sangat kuat itu, diturun dengan menggunakan takal. Maka para sahabat radhiyallahu alaihim menggelarkan dia Abu Bakrah. Abu Bakrah mana orang yang si bapak takal, mana
orang yang turun menggunakan buah pir tadi. Nufai ibn al-Harith. Maka gelarannya lekatlah sampai ke sekarang, sampai ke pagi ini. Dalam majlis kita pagi ini kita masih menyebut nama beliau Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Nama sebenarnya Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Katanya annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'. Ketika mana beliau sampai, ketika baginda sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wal hal baginda sedang rokok. Mana beliau Sayyidina Abu Bakar ya, masuk ke dalam masjid ketika mana Sayyidina Rasulullah SAW sedang rukuk, sedang salat berjemaah. Maka dia demi kesungguhannya, faraka'a qabla an yasila al-qasr. Maka oleh kerana kesungguhan beliau untuk mendapatkan rakaat, maka beliau Sayyidina Abi Bakrah telah rukuk sebelum beliau sampai masuk ke dalam saf. Dia sampai ke masjid, akan tetapi belum masuk ke dalam saf. Baginda Nabi SAW sudah berada dalam saf. Maka kalau Nabi bangkit kepala daripada saf, maka daripada rukuk, maka tak dapatlah rakaat tersebut. Maka dia telah merokok, dia sembahyang rakaat takbir Allahu Akbar sebelum sampai ke saf. Dia solat bersendirian dah. Faraka'a, lalu dia rokok bersama dengan baginda Nabi SAW. Lalu dalam setengah riwayat kata guru kita, dia berjalan masuk ke dalam saf. Berjalan secara perlahan-lahan masuk dalam saf. Dan ini tidak sebut dalam lafaz riwayat kita ni. Fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar sendiri telah menyebut akan perkara itu. Mana ruku'uhu qabla wusulil saf atau qabla wusulil saf. Dia telah menyebutkan perkara itu. Rukuknya beliau rokok beliau sebelum masuk ke dalam saf. Kenapa tu rokok tu? Sebab kerana kesungguhan beliau untuk mendapatkan rakaat, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada masa yang sama dia telah sembahyang bersendirian di belakang saf. Fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Mudah-mudahan Allah Taala menambahkan lagi kesungguhan kamu. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau. Doa pun ia, uji pun ia. Ini satu perkara yang positif. Satu perkara yang positif yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi nak menegur kesalahannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa tidak mengabaikan perkara yang baik yang ada di sebalik kesalahan yang dibuat. Jadi Sayyidina Nufai ibn al-Harith Abi Bakrah memanglah dia melakukan kesalahan. Dia rokok sebelum sampai kepada saf, itu kesalahan. Tapi kesungguhannya tidak diabaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu satu perkara yang mahal. Satu perkara yang mahal yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena ajar jugalah. Dalam kita memperhatikan kesilapan manusia, cuba kita lihat kebaikan yang ada. Maknanya apakah punca? Sebab banyak sangat al-radha'il itu ja'at minal fadail. Banyak sangat kesalahan itu, perkara-perkara yang keji itu dasarnya ataupun bermulanya daripada kebaikan. Hatta disebut radha'ilul Arab kanat fadailah. Segala perangai-perangai hujung orang Arab ni dasarnya benda baik. Jadi cuba kita tengok segala kesilapan manusianya biasanya didasari oleh perkara yang baik. Maka kita cuba suburkan kebaikan itu dan kita barulah kita sebutkan ataupun kita tegur kesalahan yang dilakukan. Ini satu perkara yang sangat mahal lah. Satu perkara yang sangat mahal. Saya dulu, suatu masa dulu saya berasa pelik jugalah. Ada seorang guru kita di Azhar yang masyhur sangat-sangat lah bila orang tanya dia tentang apa dia sujudnya atlet ni. Atlet ini sujud di gelanggang permainan mereka, di tempat permainan mereka bila mereka mendapatkan gol ataupun dapat pingat emas, dapat ketika Olimpik dan sebagainya. Ada atlet daripada negara Arab ini yang sujud di atas gelanggang, sujud syukur. Ya, sujud syukur tu dalam kitab fiqh tu ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya pertamanya dengan wudu, dengan menutup aurat, menghadap kiblat. Dan ada syarat-syarat yang digariskan oleh para alim ulama. Dan sujud mereka itu apa dia? Sujud mereka itu menyalahi syarat lah tentunya.
Tapi kita pada ketika belajar ni kita heran kenapa ulama-ulama kita ni ataupun ulama-ulama Azhar ni tidak komen keras sangat dalam perkara-perkara lagu tu. Perkara-perkara yang kita kata macam kesalahan yang besar lah buat secara langsung kadang-kadang. Dalam TV dan sebagainya, dibuat ambil liputannya, dia ambil gambar lagi dan dibuat gambar jadi dimasuk jadi terpampang di ada akhbar atlet-atlet itu sujud di atas padang ataupun di atas gelanggang tempat mereka mendapatkan meraih kemenangan tu. Jadi kita kenapa tidak dinyatakan kesilapan mereka? Yang keluarnya apa? Yang keluar disebut oleh setengah guru kita, sujud itu menandakan mereka itu beriman. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tak tahulah. Mungkin saja guru kita ataupun para ulama-ulama kita sudah menegur. Tapi yang masuk dalam liputan akhbar ataupun dalam tulisan akhbar itu hanya benda yang positif sahaja. Ya memang kalau orang yang sujud kepada Allah pada salah tidak mengikut cara, tidak mengikut syariat, tapi bermulanya ada kesalahan mereka itu daripada iman mereka kepada Allah. Mereka nak bersyukur kepada Allah. Mereka tahu bahawa benda itu nikmat daripada Allah. Ya, pada mereka benda itu nikmat yang besar. Maka mereka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu. Maka mereka telah melakukan kesalahan. Ya, mereka telah melakukan kesalahan pada syarak. Tapi kesalahan mereka itu bermula daripada apa? Bermula daripada mereka itu percaya bahawa mereka menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perkara yang kita patut perhatikanlah kalau kita melihat kesilapan masyarakat atau benda-benda yang kita pandai sebagai kesilapan, cuba kita menyelami punca kesilapan itu berlaku. Dan boleh jadi kesilapan itu berlaku dengan alasan kebaikan pada awalnya. Maknanya bendanya ada puncanya baik. Jadi Nabi kita SAW bersabda, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan loba kamu dalam bersungguh kamu dalam beribadah. Ya, dia memang bersungguh. Dia nak mendapatkan rakaat. Mendapatkan rakaat itu terhasil dengan mendapatkan rokok bersama dengan imam. Akan tapi dia telah melakukan kesalahan. Itu rokok sebelum sah. Maka Nabi mendoakan supaya bertambah lagi kesalahan kamu. Kamu belajar dengan sungguh-sungguh dan kamu masuk dalam sembahyang dengan keadaan tenang dan juga dalam keadaan sembahyang setakat yang kamu mampu dan sebagainya, ataupun bersambung lobolah kamu supaya kamu datang awal supaya tidak tergesa-gesa seperti sebelum ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam wa a'lam. Sambung lagi satu hadis boleh insya-Allah. Sanallahu ilaikum wa bihi ilaihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam فرد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة فقال والذي بعثك بالحق نبيا فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد. Bahwasanya baginda Nabi SAW telah masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Maka telah masuklah seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya di sini dalam riwayat ini. Maka lelaki itu telah sembahyang sunat. Maka Nabi telah memperhatikan solat sunat yang dikerjakan oleh lelaki tersebut. Fadakhala rajulun. Jadi disebut dalam kitab Fathul Bari nama ni saya tak ingatlah. Nama lelaki tersebut, bahkan peristiwa ini berlaku pada awal sebelum peristiwa perang Badar, ataupun dia ni daripada ahli Badar, saya tak ingat kepastiannya.
siapakah lelaki yang dipanggil al-musi'u salatahu, sahabat Nabi yang sembahyang dalam keadaan memburuk solatnya. Ini dipanggil hadis ni hadis al-mulaqabah, hadis yang ada gelaran. Hadis dipanggil hadis al-musi'i salatahu. Hadis seorang sahabat yang tidak memperelokkan sembahyangnya. Maka seorang laki-laki masuk dalam sembahyang. Kemudian kepada selesai sembahyang, dia telah datang kepada baginda SAW. Fasallama ala Nabi SAW. Maka baginda Nabi SAW, faraddan Nabi alaihi salamah. Maka baginda SAW telah menjawab salam katanya. Faqala irji'. Kembalilah oleh engkau, fasalli. Maka sembahyanglah engkau. Fa innaka lam tusalli. Kerana sesungguhnya engkau ta'liliyah. Kerana engkau belum lagi sembahyang. Jadi pada rupa luarannya dia dah sembahyang. Tapi pada hakikat syaraknya, dia tidak sembahyang. Maka sembahyang itu tidak dinamakan sembahyang pada syarak. Walaupun rupa luarannya, dia sembahyang. Maka Nabi kata, irji' fasalli. Sembahyanglah kamu. Sebab sekali sembahyang sunat lah. Fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya engkau belum sembahyang. Lam masuk dengan fi'il mudhari'. Lam masuk dengan fi'il mana nafi perkara yang berlaku sekarang dan ke belakang. Nafiu al-hal wa ma qablahu. Maknanya kamu sampai sekarang kamu belum sembahyang. Fa shalla. Lalu kembalilah ia sembahyang untuk kali yang kedua. Thumma ja'a. Kemudian dia datang pula kepada baginda Nabi SAW. Fasallama ala Nabi SAW. Lalu dia mengucapkan salam kepada baginda SAW. Ini sunat kali yang kedua. Dan memang kita disunatkan memberi salam setiap kali berjumpa. Walaupun tak memberi salam, maka dia memberi salam pada kali yang kedua. Faqala irji' fasalli. Maka Nabi SAW bersabda, memerintahkan kepada dia, kembalilah olehmu, fasalli. Maka sembahyang oleh jika. Fa'innaka lam tusalli thalathan. Maksudnya sampai 3 kali. Diulang datang kembali kepada baginda SAW. Maka Nabi menyuruhnya kembali salat. Kemudian dia datang pula untuk kali yang ketiga. Maka Nabi SAW mengembalikan dia supaya dia sembahyang kali yang ketiga. Maka Nabi SAW bersabda, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Sembahyanglah oleh engkau. Maka pada kali yang ketiga, apabila Nabi telah memerintahkannya untuk kembali untuk kali yang ketiga, lelaki tersebut, sahabat tersebut telah berkata, faqala walladhi ba'athaka bil haqqi nabiyyah. Ini tadi dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz, ada nabiyyah. Saya tak tahulah, mungkin ada dalam nafas tengah nuskah pun. Demi Allah, ay wallahi alladhi. Demi Allah yang mana telah membangkitkan engkau, yang telah melantikkan engkau sebagai Nabi dengan benar. Fama uhsinu ghairahu. Saya tidak mampu berbuat lebih baik daripada yang saya telah buat. Saya tak mampu. Saya tak mampu dah nak sembahyang lebih baik. Itulah yang paling sembahyang yang paling bagus yang saya boleh sembahyang. Kalau tak jadi lagi, maka Rasulullah SAW, saya tak mampu dah nak buat. Fa'alimni. Maka ajarkan daku. Ajarkan daku. Ini satu teknik pengajaran juga. Kalau kita kadang-kadang kita tak perlu tegur kesalahan. Disebut oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, Ibn Ali Al-Mashhur, dalam beliau mengkisahkan kisah Al-Imam Al-Aidarus, salah seorang ulama besar di negeri Yaman, atau Abu Bakar Al-Adni, Abu Bakar Al-Adni Al-Aidarus, Al-Imam Al-Aidarus yang awal tu, bahawasanya ayahanda beliau ketika mana mengajarkan Quran kepada beliau, bila dia mengajar Quran, apabila berlaku kesalahan pada pembacaan Al-Quran, ayahandanya akan suruh dia ulang baca. Ayah kepada Al-Imam Al-Aidarus. Ulang tanpa apa dia? Tanpa disebutkan kesalahan di mana. Ulang balik. Maka ulang pula, kalau salah pula, ulang balik. Ulang balik. Kenapa disuruh buat begitu? Kita menyuruh dia mengulang tanpa kita sebutkan kesalahan. Ini dia panggil latihan untuk mencari kesalahan sendiri.
Ada benda yang kita nak terapkan, iaitu kita nak supaya dia sendiri mencari kesalahan dia sendiri tanpa perlu orang lain tengok. Maka kita tu perkara yang penting. Kita nak didik ataupun kita nak perhati supaya orang ni membuat panggil self check lah, mana check sendiri kesilapan yang berlaku. Mungkin kadang-kadang kita tak nampak, orang lain nampak. Tapi bila kita tegur secara ijmal, kita tegur dengan tidak secara spesifik, kamu salah di sini, kamu salah sini. Itu mungkin kadang-kadang mengubahkan perasaan juga. Maka kita suruh dia ulang balik, tengok balik, baca sekali lagi. Itu salah satu cara pendidikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irji' fa innaka lam tusalli. ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. Apabila engkau telah berdiri untuk sembahyang, maka hendaklah engkau takbir. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. Kemudian engkau bacalah apa yang mudah daripadamu daripada Al-Quran. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Kemudian engkau rukuklah sehinggalah engkau tumakninah di dalam rukuk. Kemudian engkau tenang dalam keadaan engkau rukuk, dalam keadaan kamu tunduk kepada Allah. ثم ارفع حتى تعتدل. Kemudian kamu bangkit, kamu angkat kepada kamu sehinggalah kamu i'tidal, kembali betul dalam keadaan berdiri. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Kemudian kamu sujud sehinggalah kamu telah sempurna, telah tenang dalam keadaan sujud. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. Kemudian engkau bangkit ketika dalam keadaan engkau sempurna dalam keadaan duduk. Kamu keadaan tenang dalam keadaan duduk. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Kemudian kamu sujud sehinggalah kamu sujud dalam keadaan tumakninah ataupun dalam keadaan tenang. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Kemudian engkau kerjakanlah yang demikian itu pada sembahyang kamu keseluruhannya. Hadis ini menjadi dasar perbincangan para alim ulama tentang rukun-rukun sembahyang. Ada setengah ulama tentang mazhab Maliki, mazhab Imam Malik mengatakan apa yang disebut dalam hadis inilah rukun sembahyang. Manakala yang tidak disebut dalam hadis ini bukan rukun sembahyang. Ini dalil mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, hadis ini hanya menerangkan perkara-perkara yang menjadi kesalahan sahabat tersebut. Dipanggil al-hadithul musi'i salatu. Mana Nabi hanya menegur perkara yang tersalah oleh para sahabat ataupun oleh sahabat yang berkenaan. Maka hadis ini tidak menerangkan bahawa inilah sahaja rukun-rukun sembahyang. Maka walhasil di sisi al-Imam Syafi'i ataupun kata oleh sahabat yang berkenaan al-musi' salatahu, sahabat yang sembahyang dengan tidak elok ini, sebenarnya dia salah pada bab tumakninah. Karena itulah ditekankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini berulang-ulang tentang perkara tumakninah. Itu perbezaan pandangan para alim ulama, dalam mana tumakninah itu pada ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, dan juga ketika ketika duduk di antara sujud pada yang kedua. Maka itulah perkara yang utama yang hendak ditegur oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun sembahyang itu lebih banyak daripada apa yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sepitah lalu bolehlah kalau ada perbincangan. Tak nak tanya soalan satu ya, aku boleh tentu jawab tu. Soalan yang biasa ditanya lah di Jumaat masjid. Budak-budak ni boleh masuk masjid ni secara mutlak ke? Maksudnya tak ada peringkat umur, tak ada tak ada mumayyiz ke apa secara mutlak ke, ataupun ada peringkat umur ataupun ada kerangkaian lah untuk budak-budak ni masuk masjid? Dia wallahu alam kata setengah ulama fiqh lah. Dia kata budak-budak yang boleh terima arahan ataupun budak-budak yang boleh terima arahan yang agak-agak tidak akan mencemarkan masjid. Contohnya kalau baby dan sebagainya, kalau dia kecil dan sebagainya, itu akan menyusahkan kanak-kanak ataupun akan menyusahkan pihak pengurusan masjid lah kalau dia berlaku apa-apa yang mencemarkan masjid. Jadi kerana itu ulama-ulama fiqh mengatakan budak-budak yang ada dalam ulama-ulama fiqh mengatakan budak yang sudah boleh mumayyiz dan tidak betul sendiri. Akan tetapi
Akan tetapi katanya guru kita Syekh Mustafa Imarah berdasarkan hadis ni, Mustafa Abu Imarah yang mengajar mustalah tu, tapi ini bukan ulama fiqh lah, tapi ulama hadis. Amalan dan juga hadis dan juga amalan. Ulama umat Islam sejak zaman berzaman tidak pernah melarang, tidak pernah menegur orang bawa anak-anak ke masjid. Maknanya cumanya di sana ada batas. Kita nak suruh kanak-kanak berada di belakang. Kanak-kanak berada tidak di tempat orang tua. Perlu diajarkan. Jadi oleh kerana itu, untuk menggabungkan itu mestilah kanak-kanak itu boleh dikawal. Jadi kadang-kadang yang berlakunya realiti tempat kita ni, kanak-kanak datang, ibu bapa yang memberi arahannya tak datang. Sebab datang tu nak berkawan, kanak datang tu nak bermain. Jadi pada masa yang sama, satu kawan yang bagus, maka datang ke masjid. Jadi mereka bermain itu tak baik. Jadi kedatangan mereka ke masjid itu satu perkara yang baik. Walaupun ketika dalam suasana norma baru ni pun, maknanya berada di masjid itu lebih baik daripada mereka berada di tempat yang lain. Tapi kena boleh kawal lah untuk menghimpunkan dua-dua riwayat itu pun. Kalau kita nak sebut dalam hadis ni, zahir dalam hadis ni bahawasanya Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Zahir daripada hadis ni, sahabi ini masih kanak-kanak lagi. Maknanya zahir ni seolah-olah masih tidak belum memayis. Zahir lah. Kita tak tahulah yang muawal tu adakah maksudnya sudah besar dan sebagainya. Jadi perbincangan ni disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, tapi dalam kitab Tahrirul Maqal. Pernah baca tak kitab Tahrirul Maqal? Dan disebut hadis jannibu sibyanakum wa maja sibyanakum masajidakum. Itu suatu hadis itu dhaif. Jannibu sibyanakum. Bahkan dalam kita tengok dalam kitab fiqh, kanak-kanak tidak memayis pun boleh diberikan Quran mushaf walaupun dengan tidak berwudu. Kenapa? Liqasdi ta'lim. Kerana tujuan untuk belajar. Kalau kita tengok Quran pun diserahkan, ataupun papan yang di tempat boleh diserahkan kepada kanak-kanak yang tidak memayis, maka di sana Quran itu salah satu daripada syiar agama Islam, maka masjid juga syiar agama Islam. Maka di situ hadis yang disebutkan tadi, jannibu sibyanakum masajidakum tu, jauhkanlah kanak-kanak kamu daripada masjid-masjid kamu itu. Kita kena fahami dalam bentuk yang lebih khusus lah, bukan secara mutlak. Nak kata boleh secara mutlak pun tidak juga. Tapi secara terkawal lah, ibu bapa tu perlu datang. Saya pernah ditegur secara tidak langsung oleh Syekh Muhammad Quraim Rajih dalam masalah ni. Syekh Muhammad Quraim Rajih pernah menegur Al-Fakir dalam masalah ni. Dia kata bawalah anak-anak tu yang sudah memayis. Beliau sebut gitu. Itu beliau tegur kepada saya ketika saya membawa anak saya ke majlis beliau ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ke Masjid Telipuk. Itu program bersama beliau di Masjid Telipuk. Dia kata sepatutnya bukan budak sebesar ini yang dibawa, tapi budak yang sudah memayis dibawa ke masjid. Sebab kata beliau panjang juga dia sebut, tempat kita di masjid ini, tempat kita di rumah ni, kalau kita mati, anak kita akan ambil rumah kita, kenderaan kita, harta kita, akan ada orang mengambil tempat kita di rumah kita. Tapi kalau tempat kita di masjid ni, adakah anak kita akan mengambil alih nanti selepas kita meninggal dunia? Jadi kata beliau, Syekh Muhammad Quraim Rajih hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bih, dalam majlis beliau, nasihat beliau di Masjid Telipuk, tempoh hari banyak tahun dah, mungkin dalam 10 tahun yang lalu, dia kata sebelum berlaku peristiwa di Syrian lah, dia menyebut dalam ziarah beliau yang pertama, sepatutnya bukan anak sekecil ini yang dibawa ke masjid, akan tetapi anak yang sudah memayis, yang sudah besar, supaya dia ingat ayah dia bawa dia ke masjid. Kalau kita bawa yang kecil sangat, dia tak ingat apa kita bawa dia ke masjid. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Itu beberapa poin-poin tertentu. Maksudnya Ustaz bawa anak Ustaz yang kecil lagi daripada yang sepatutnya lah. Ya, saya bawa yang masa tu baru tengah duduk
dalam majlis, walhasilnya tengah dia buat halaqah Quran tu, anak saya menangis. Tapi saya tak ambil lah, ada orang lain, adik saya ambil, adik anak saya tu dia pergi ke tu. Dia lah kita nak keberkatan. Jadi saya beritahu kepada Syekh Quran kalau sepatutnya kena pukul lah ayahnya bawa anak ni. Maksudnya saya lah. Tapi rasanya dia pun tak tahu yang budak nangis tu ialah anak kepada penterjemah dia, wallahu alam. Wallahu alam. Barakallahu fiikum. Allah barik fiik. Tengoklah perbahasannya, siapa dia tengok jumpa perbahasan tu dalam kitab Tahrir dan Maqal, boleh bagi faedah lah, sama ada dalam grup ataupun dalam grup Madrasah Ahmadiyah ataupun dalam grup ikhwan Tumbuliah tu. Apa dia saya dalam kitab Tahrirul Maqal karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Fima yalzamu alaihi mu'addibul atfal. Tahrirul Maqal fima yalzamu, ditahqiq oleh guru kita Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala, wallahu a'lam. Ini tak baca Fathul Mubin ya? Ada lagi kah? Allah. Ya Rabb. Berkenaan nama lelaki tadi tu Ustaz. Tengok dalam Hasyiah Syarwani ni disebut Khalad bin Rafi' Az-Zarqi. Al-Khalad Ibn Rafi' tu dia rasanya dia daripada ahli Badar ataupun dia mati syahid pada Badar. Wallahu a'lam, tak sebut di sini, tapi disebut Jad Ali bin Yahya bin Abdullah bin Khalid. Ibn Khalad. Wallahu a'lam. Ada dicetak secara berasingan oleh almarhum Bassam Al-Jabi, seorang ulama daripada Kubrus. Dia cetak kitab Safinatus Shalah. Apa dia Safinatus Shalah Syekh Nawawi Al-Bantani tu, syarah Safinatus Sulamul Munajah tu, dia kepilkan bersama syarhu hadisi Al-Musi'i Salatahu min Fathul Bari. Maknanya kitab Safinatus Shalah cetakan dari Ibn Hazm kalau tak silap, dicetak bersama dengan syarah hadis ini oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari. Jadi banyaklah fawaid yang menarik dalam kitab tersebut. Boleh tengoklah. Sama ada nak rujuk kepada Fathul Bari terus ataupun tengok di dalam kitab yang ditulis ataupun yang dihimpunkan oleh Syekh Bassam Al-Jabi itulah rahimahullahu ta'ala. Itu muridnya Syekh Yasin Qadani rahimahullah. Dia banyak ihtimam dengan kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Wallah, jadi rasa kita tangguh dulu lah insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله Jazakumullah khairan. جزاكم الله خير.